Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas keizinan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua untuk saya mengambil bahagian dalam membahas pada petang ini. Sebelum saya memulakan ucapan, izinkan saya memetik firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi renungan dan penilaian ahli dewan yang mulia ini. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, wahai Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu, yakni kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran. Pertama sekali saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di dalam Dewan yang mulia ini. Bertemakan ekonomi madani, memperkasa rakyat yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada 13 Oktober yang lalu dengan menggariskan 3 tumpuan utama, iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, perstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan, dan yang ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat. Tan Sri Yang Dipertua, perbahasan saya hari ini berkisar tentang 4 perihal, iaitu berkenaan dengan pendirian Malaysia terhadap krisis Israel-Palestin, pemerkasaan institusi Mahkamah Syariah, pengamatan falsafah rukun negara, dan isu kawasan setempat untuk pembangunan khususnya negeri Terengganu. Perkara pertama yang saya ingin tekankan adalah berkenaan dengan pendirian Malaysia terhadap krisis Israel-Palestin. Seperti dalil atau nas yang saya telah bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan sifat bangsa Yahudi yang tidak senang ataupun tidak rela melihat persefahaman dan sikap toleransi di dalam kalangan umat Islam pada bila-bila masa pun. Mereka dengan sehabis daya dan dengan sehabis upaya berusaha untuk memperandakan masyarakat Islam agar mengikut telunjuk mereka yang terang lagi nyata, bercanggah dan bertentangan secara total dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Konflik Israel-Palestin yang berlarutan sejak 7 Oktober yang lalu sehingga hari ini telah menyaksikan kekejaman dan kezaliman bangsa Zionis Israel dalam jenayah pembunuhan kira-kira lebih daripada 15,000 nyawa insan yang tidak berdosa, termasuk wanita, orang tua dan kanak-kanak. Bukan itu sahaja, malah fasiliti dan kemudahan awam, khususnya hospital, turut dimusnahkan mereka untuk melumpuhkan sistem
bantuan kesihatan rakyat Palestin, sumber air, elektrik dan juga internet turut disekat oleh negara haram Israel terhadap penduduk Palestin kerana tidak mahu kondisi rakyat didedahkan kepada dunia luar. Lebih memalukan apabila Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB gagal bertindak terhadap perang Palestin-Israel, di mana dengan Amerika yang merupakan sekutu rapat Israel menggunakan kuasa vetonya untuk menghalalkan misi pembantaian Zionis terhadap rakyat Palestin. Sebanyak 10 negara yang menyokong resolusi Amerika, tetapi Rusia dan China menggunakan kuasa veto mereka untuk menolaknya. Tambahan pula, sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Baru-baru ini dilihat laksana layang-layang melawan angin dan hanya semata-mata mengutuk tindakan tidak berperi kemanusiaan Zionis Israel terhadap perbuatan yang tidak bertamadun terhadap penduduk Gaza. Padahal OIC boleh sahaja mengenakan sekatan ekonomi dan politik kepada Israel jika ada kata sepakat dalam kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi tanpa bantuan ketenteraan pun mereka masih boleh memberikan tekanan, misalnya dengan menggunakan sumber minyak. Namun mudah untuk dipahami mengapa OIC gagal bertindak sedemikian. Hal ini kerana majoriti negara OIC mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan kuasa besar, khususnya Amerika yang mendukung perjuangan negara haram Israel selama ini. Justru hal ini membataskan apa jua keputusan mereka terkait isu Palestin Israel. Dalam masa yang sama, saya turut menyeru dan menggesa pihak kerajaan supaya lebih peka dan sensitif dan dengan kondisi umat Islam. Saya berpandangan bahawa kebenaran bagi penganjuran konsert yang melalaikan seperti konsert Coldplay yang baru-baru ini diluluskan malah mendapat sambutan yang begitu hebat di Stadium Bukit Jalil. Ianya memecah rekod kehadiran yang paling tinggi dalam sejarah. Seharusnya yang sepatutnya tidak berlaku meskipun dikatakan mereka adalah pro-Palestin. Apakah ini manifestasi kerajaan madani dalam meraihkan solidariti buat umat Islam di Palestin dengan joget tari yang sudah tentu mengalpakan, sedangkan mereka di sana berjuang dengan keringat, dengan tangis, dengan air mata, dengan darah untuk membebaskan tanah air yang dijajah. Walau bagaimanapun, pujian dan kredit harus diberikan kepada yang berhormat marang kerana berpendirian tegas dalam isu perang Israel-Palestin. Menerusi ucapannya ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024, peringkat dasar di Dewan Rakyat yang menyelar perundangan antarabangsa selain daripada mengibaratkannya seolah-olah seperti sarang laba-laba yang hanya memerangkapkan serangga kecil. Beliau turut mengecam segelintir negara Islam yang masih belum memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, ekoran kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Selain itu, aktiviti pemulauan ataupun memboikot yang giat dilakukan oleh rakyat Malaysia
juga dilihat positif lantaran kesedaran yang luar biasa berkenaan konflik ini. Apa jua produk barangan maupun perkhidmatan yang membantu Zionis Israel dan sekutunya akan diboikot. Sekolah-sekolah dan juga NGO akan turun padang sebagai tanda solidariti buat rakyat Palestin serta mengecam sekeras-kerasnya tindakan Zionis Israel. Apa yang kita harapkan adalah konsistensi perjuangan ini di samping iringan doa agar kemenangan berpihak kepada kaum muslimin dan mujahidin di Palestin. Menang sebagai mujahid atau gugur sebagai syahid, itulah gayah ataupun matlamat ataupun cita-cita utama mereka. Tiada istilah kalah maupun tewas, yang ada hanya gugur sebagai pejuang yang bermaruah. Tan Sri Yang di-Pertua, di samping itu saya suka untuk menyentuh isu pemerkasaan institusi Mahkamah Syariah. Dari aspek pensejarahan, kehakiman telah pun wujud sejak zaman kehakiman Islam telah wujud sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, yang mana baginda merupakan ketua bagi institusi kehakiman Islam ini. Selepas kewafatan baginda, maka bermulalah zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhwanullahi alaihim ajma'in, yang mana semuanya meneruskan perjuangan dengan menjadikan ketua institusi kehakiman dan rojokan terakhir dalam pentadbiran undang-undang Islam. Sistem kehakiman yang wujud ketika zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin diteruskan kesinambungan semasa zaman pemerintahan Bani Umayyah. Selepas itu disambung ketika pemerintahan Bani Abbasiyah. Meskipun kerajaan Bani Abbasiyah telah berakhir, tetapi sistem kehakimannya terus diwarisi dan diamalkan oleh negara-negara Islam kemudiannya. Namun begitu, akibat kelemahan negara Islam sendiri, secara tidak langsung bidang kuasa Mahkamah Islam yang mentadbir undang-undang Islam semakin mengecil dan semakin lemah. Ditambah dengan kedatangan penjajah Barat yang membawa ideologi mereka telah banyak mempengaruhi struktur kehakiman sesebuah negara, termasuk melemahkan kedudukan Mahkamah Syariah. Kita sedia maklum, zaman Kesultanan Melayu mempunyai hubungan rapat dengan pelaksanaan undang-undang Islam, termasuk penubuhan Mahkamah Syariah. Zaman ini juga bermulanya proses Islamisasi dengan kedatangan Islam di Asia Tenggara. Namun begitu, selepas kedatangan dan campur tangan British, perundangan Islam dan Mahkamah Syariah di Malaysia terus berubah dan dikecilkan bidang kuasanya. Dan selepas kemerdekaan, Mahkamah Syariah hanya berperanan sebagai mahkamah yang membicarakan kes yang hanya terkait dengan orang Islam sahaja dan diletakkan di bawah bidang kuasa negeri. Dalam ringkasan sejarah Mahkamah Syariah yang saya ceritakan itu, saya ingin mengajak seluruh umat Islam, sama ada kerajaan, agensi kerajaan, ahli-ahli politik, para pengguam syariah, ahli akademik dan seluruh masyarakat umat Islam bersatu untuk mempertahankan dan memertabatkan Mahkamah Syariat yang kecil bidang kuasa di negara ini, supaya tidak dicabar dan untuk terus supaya tidak terus diperkecilkan lagi peranannya. Perundangan syariah yang sedang dicabar tanpa henti di dalam negara ketika ini sebenarnya merupakan satu gerakan terancang dan ia bukan perkara yang baru. Dan ini tidak mustahil akan bergerak ke negeri-negeri lain untuk terus
mencabar mahkamah syariat sekiranya berjaya mencabar kuasa mahkamah syariat itu di Kelantan. Melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang dalam Islam adalah satu tugas dan juga kewajipan setiap Muslim dan tidak boleh dipisahkan sama sekali. Apatah lagi dalam Islam, keadilan dalam undang-undang bersifat mutlak dan segala bentuk kezaliman, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, penindasan dalam apa jua bentuk ditentang dan wajib dihapuskan kerana Islam sama sekali tidak bertolak ansur terhadap perkara sedemikian. Sedarkah kita ada pihak yang sedang dan akan terus mencabar mahkamah syariat? Kata Buya Hamka, jika kamu berdiam diri di saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Umat Islam dalam negara ini perlu bangkit mempertahankan undang-undang Islam dengan mengambil cakna terhadap setiap isu serta perihal berkaitan perundangan syariah, kesan-kesan dan juga implikasinya, terutamanya kepada umat Islam itu sendiri. Tan Sri Yang Di-Pertua, seterusnya perkara yang ingin saya bangkitkan adalah khusus tentang isu-isu setempat di kawasan negeri yang saya wakili, iaitu negeri Terengganu, khususnya berkenaan dengan potensi aspek pelancongan negeri. Negeri Terengganu telah menampilkan prestasi yang cemerlang di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar apabila berjaya mencapai melebihi matlamat sasaran 3 juta kemasukan pelancong, iaitu telah berjaya capai 3.7 juta. Meskipun berhadapan dengan saat getir pasca COVID, di mana banyak industri pelancongan yang terpaksa bertungkus lumus untuk menghidupkan kembali perniagaan mereka. Namun, negeri Terengganu masih menjadi pilihan utama destinasi pelancongan sama ada di peringkat domestik ataupun juga antarabangsa. Keunikan 7 pulau peringinan utama di Terengganu, negeri seperti Pulau Perhentian Besut, Perhentian Kecil, Pulau Redang, Pulau Tenggol, Pulau Bidung, Pulau Lang Tengah dan Pulau Kapas mempunyai potensi yang besar untuk dipasarkan ke peringkat global. Selain itu, aspek seni bina yang terdapat di Terengganu juga turut berperanan sebagai daya penarik kepada pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Misalnya, keunikan seni bina institusi masjid seperti Masjid Kristal, Masjid Putih di daerah Kuala Terengganu, Masjid 7 Kubah, Masjid Hadari dan Masjid Ulul Albab di daerah Besut. Sementara itu, kredit dan juga pujian harus diberikan kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana sudah mula mengarak langkah dalam usaha membangunkan pelancongan kekeluargaan berasaskan kenderaan rekreasi RV. Lokasi bagi pembangunan prasarana tersebut telah dikenal pasti di setiap daerah di negeri ini. Setakat ini terdapat beberapa fasiliti kemudahan RV sudah disediakan seperti di Pantai Rus 10 Stiu, Pulau Kekabu, Marang, Pantai Teluk Kalung, Kemaman, serta di Kenyir, Geopark Hulu Terengganu. Saya yakin penekanan terhadap ikhtiar ini memungkinkan kita menarik pengunjung daripada segmen pelancongan kekeluargaan yang kini gemar menggunakan RV sekaligus
bakal mencetuskan ledakan dan limpahan ekonomi yang bakal memberi manfaat kepada negeri khususnya dan negara umumnya. Oleh itu saya menyeru Kerajaan Persekutuan khususnya Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia agar memberikan penumpuan terhadap lubuk yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara ini serta sama-sama berganding bahu dengan kerajaan peringkat negeri untuk merealisasikan aspirasi ini demi mewujudkan sebuah negara yang tersohor dengan keistimewaan destinasi pelancongan terutamanya di Terengganu. Justru saya mengharapkan segala isu dan masalah yang diketengahkan dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini diambil perhatian dan tindakan segera oleh pihak kerajaan demi menjamin kesejahteraan kita bersama. Tan Sri Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih dan seterusnya menyokong. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Datuk Senator. Sekarang saya menyebut Yang Berhormat Senator Tan Sri, Datuk Loh Kian Chuan. Okey, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua kerana memberi saya peluang mengambil bahagian dalam perbahasan Perancawan 2024 di Dewan Yang Mulia ini. Terdahulu saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan atas pembentangan Perancawan 2024. Peruntukan dan inisiatif perancawan adalah menyeluruh, responsif dan mengutamakan agenda diplomasi untuk mengukuhkan kemampanan ekonomi serta mempertingkatkan daya saing industri. Ia menggariskan langkah rasah ekonomi madani, peran induk perindustrian baharu 2030, perang hara tujuh, peralihan tenaga negara dan kajian separuh penggang rancangan Malaysia ke-12. Pada pandangan saya, perancawan ini mendandakan bahawa kerajaan berkomited untuk mengulangkan defisit fiskal secara beransur-ansur sambil memastikan ekonomi terus mantap ketika berdepan persekitaran global yang masih mencabar. Maka kerajaan dan kementerian mestilah memastikan segala inisiatif dan program dilaksanakan dengan segera dan sempurna supaya menyana impak ekonomi yang meluas. Tiada masa untuk bertanggung. Manfaat perlu disarungkan kepada kumpulan sasah dengan kadar segera. Pelaksanaan subsidi pesasah diperlukan untuk meringankan beban kewangan fiskal. Yang paling penting adalah untuk memastikan penjimatan subsidi membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif sosial ekonomi dan kebajikan rakyat termasuk bantuan tunai pesasah untuk menangani impak harga dan kos sara hidup berikutan pengurangan subsidi dan juga memansunhan kewaran harga. Di samping itu, usaha mencegah, memantau dan membateras ketirisan barangan subsidi yang diseruduk ke luar negara hendaklah diberi penekanan yang lebih kuat secara menyeluruh demi mengurangkan kerugian negara kita. Saya sokong sepenuhnya kelulusan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal RUU-KATF untuk mempertingkatkan tata kelola dan keterusan pengurusan kewangan awam. Saya yakin bahawa pengubaran aftah perolehan kerajaan pada tahun depan akan membendungi gejala rasuah, pinjaman kos,
penjerewengan dan salah guna kuasa dalam perolehan awam. Larang aspek pengurusan hutang dan tanggungjawab liability, Aktah KATF menggariskan hanya barang bergandung dan syarikat di bawah MOC Incorporate dan syarikat yang diperbadankan di bawah Aktah Pembengan Amanah 1952 dikehendaki mengebukakan penyata kewangan kepada perbendaharaan. Dengan itu, saya carankan untuk memperluaskan pengurusan GLC dengan meliputi GLC lain di bawah kawalan badan kementerian lain. Satu perkara lagi adalah berkenaan dengan pembentukan jawatan kuasa dasar fizikal, khususnya keanggotaan jawatan kuasa fizikal 29. Jawatan kuasa ini menjelia pengurusan fizikal, hutang dan liability, risiko fizikal, menimbang, teliti dan mencarankan dasar fizikal kepada kerajaan. Persoalannya, adakah ini akan wujud pencanggahan kepentingan dengan izimnya konflik interest? Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan ialah pengurusi jawatan kuasa dan ahli-ahli yang beri nasihat kepada kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, selaku Presiden Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia ACCCCIM, izinkan saya menyentuh beberapa perkara seperti berikut. Pada permulaannya, saya ingin menyentuh isu berkenaan kedemahan nilai ringgit terhadap dolar Amerika Syarikat dan dolar Singapura yang mempengaruhi keyakinan serta sentimen perabur komuniti perniagaan dan rakyat. Kerajaan seharusnya bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi dan kewangan negara, mentahan baik defisit fiskal dan mengawal tahap hutang kerajaan, mengatasi masalah struktur ekonomi untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak perabuan asing yang akan menzumbang kepada pengukuhan nilai ringgit. Padahalnya, kesusutan nilai ringgit adalah salah satu faktor tarikan menyebabkan penghijrahan bakat dengan inginnya brain drain di Malaysia, terutamanya ke Singapura. Dengan itu, amatlah penting bagi kerajaan memperkukuhkan ekosistem ekonomi, iklim peraburan dan persekitaran pasaran buruh yang kompetitif supaya menjanakan peluang pekerjaan kemahiran. Di samping itu, menambah baik daya tahan ekonomi untuk mengekang bakat. Selain itu, kerajaan semestinya memastikan keadaan politik yang stabil demi meyakinkan perabur asing dan domestik bahawa kerajaan madani bertekad penuh mendeformasikan institusi awam dan struktur ekonomi untuk mempertingkatkan kompetitif ekonomi dan menaik taraf kualiti kehidupan rakyat kita. Tan Sri Yang di-Pertua, pihak majikan dan sektor industri sambut baik pelaksanaan sistem levy pelbagai peringkat untuk mengurangkan kepengantungan pada pekerja asing dan juga menggalakkan peralihan ke arah penggunaan digitalisasi dan otomasi. Namun, peningkatan kadar levy mesti memanai dan tidak terlalu tinggi kerana akan membembang aliran tunai perusahaan mikro, kecil dan sederhana iaitu PMKS. Saya mencarankan kerajaan memberi tempoh peralihan bagi PKMS
itu selama 2 hingga 3 tahun selepas pelaksanaan levy pelbagai peringkat oleh syarikat besar. Mengenai tempoh pembengang kota pekerja asing yang diluluskan, difahamkan bahawa tempoh sak laku kota yang diluluskan adalah selama 18 bulan dan ditarik kelulusan. Sebahagiannya daripada tempoh permit pekerja asing akan mulai tamat menjelang awal tahun 2024. Memandangkan keadaan perniagaan dan ekonomi yang perlahan, saya ingin cadangkan lanjutan secara automatik bagi tempoh penggangan selama 6 bulan selepas tamat tempoh 18 bulan. Dengan lanjutan ini, majikan boleh membawa masuk pekerja asing dengan serta-merta setelah situasi perniagaan telah kembali pulih. Perancutan ini juga akan membolehkan pembengang permit dapat menggelakkan kerumitan melalui semula proses permohonan kota pekerja asing dalam masa terdekat. Berkenaan dengan perluasan asas cukai-cukai menerusi inisiatif pencukaian baru, saya khawatir bahawa pelaksanaan cukai mewah akan mewujudkan pasaran gelap dan melembabkan pasaran domestik luncit barangan mewah. Saya berharap perbendaharaan akan memperlicingkan jenis-jenis barangan yang akan dikenakan cukai mewah dan menentu nilai ambang yang dikenakan cukai mewah dengan secepat mungkin. Di samping itu, menimbang kos pentadbiran untuk melaksanakan cukai tersebut. Saya juga minta penjelasan mengenai pembezaan tarikh penguatkuasaan cukai keuntungan modal CGT ke atas penubusan saham syarikat tidak tersenilai RUU Kewangan, menyatakan tarikh pelaksanaan CGT berkuasa mulai 1 Januari 2024, melainkan dengan ucapan perancawan yang menyatakan 31 Mac 2024. Tambahan pula, saya berharap pertimbangan diberikan untuk mengecualikan ekuiti persendirian dengan izinnya private equity fund dan peraburan unit trust. Barang perkaudun iaitu dengan izin trust body termasuk unit amalah adalah pembayar cukai yang tertaruh kepada CGT. Pada masa ini, keuntungan daripada penjualan peraburan oleh dana unit amalah tidak tertaruh kepada cukai pendapatan, memberikan perabur kaedah pulangan yang lebih tinggi ke atas peraburan mereka. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mempendapat bahawa kerajaan semestinya mewujudkan asas hasil yang mampang menerusi penggunaan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST yang dianggap lebih cekap, lebih adil dan lebih terus kepada pengguna dalam pelaksanaan berbanding dengan cukai jualan dan perkhidmatan iaitu SST. SST mencipta berbagai lapisan cukai di seluruh rantaian perkarang iaitu cukai berganda atau cukai rak, double tax or cascading tax. Walaupun cukai jualan membenarkan tuntutan pengecualian dan drawback bagi pengkilang keluarkan sebarang cukai jualan terbendan, remove embedded sales tax dengan izinnya. Tetapi larang amanang ini mendusahkan iaitu troublesome dengan izinnya dan tidak cekap.
Seterusnya, Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin menunjuk Aktah Kesatuan Sekerja Binaan 2023 yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 10 Oktober 2023. Binaan Akta ini juga telah pun diluluskan oleh Dewan Negara pada 29 November 2023. Binaan Akta antara lain membenarkan lebih daripada satu kesatuan sekerja larangan industri, pekerjaan atau trade yang sama untuk ditubuhkan. Dimaklumkan wujudnya kerisauan dalam kalangan industri serta majikan mengenai implikasi binaan tersebut akan memudaratkan perpaduan kesatuan sekerja dan menemahkan kuasa tawar-menawar pekerja sekaligus menjejaskan keharmonian hubungan industri, memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dan pelaburan. Satu perkara lagi saya ingin bangkitkan adalah mengenai liputan sesi libat urus dengan pihak majikan dan industri mengenai RUU ini. Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia mengatakan bahawa kementeriannya telah mengarahkan sesi libat urus dengan 45 pertubuhan termasuk Dewan Perniagaan. Saya ingin tegaskan di sini bahawa ACCCIM tidak menerima urangan untuk menyertai sesi urus riba. Sebaliknya, pada bulan September, ACCCIM menghadiri taklimat mengenai RUU Kesatuan Sekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia, iaitu MITI. MITI memaklumkan bahawa RUU ini telah dimutamakkan dan MOHR tidak akan membuat perubahan lagi. Saya melapati kebanyakan sesi libat urus kerajaan merupakan satu formaliti untuk memberitahu pihak industri kepentingan dan bukannya bermaksud untuk mendapat tidak baras. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin mencarankan kepada kerajaan untuk mempertimbangkan memberi tempoh peralihan selama 5 tahun, terutamanya kepada PKS untuk mengkuatkuasakan binaan aktah tersebut. Perkara berikutnya yang saya ingin bangkitkan ialah sistem e-invoice yang akan dilaksanakan pada bulan Ogos tahun 2024 untuk memperkemas dan meningkatkan sistem cukai negara dan menangani isu ketirisan akibat ekonomi bayangan dengan izin shadow ekonomi. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin mengesuarakan kerajaan untuk mempertimbangkan pemberian insentif atau potongan cukai atas pembelian arak penyelesaian pelisian dan sistem untuk melaksanakan e-invoice terutamanya kepada PMKS. PMKS akan menghadapi cabaran untuk beralih kepada sistem e-invoice akibat kekurangan kemahiran teknikal untuk memudahkan peralihan tersebut. Tambahan pula, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia merancang untuk melaksanakan sistem e-invoice mandatory untuk semua pembayar cukai tanpa mengira pusing ganti jualan mereka mulai Julai tahun 2025, iaitu lebih awal dari tarikh asas Januari tahun 2027. Dengan itu, saya ingin memohon penjelasan daripada pihak kerajaan mengapakah perubahan sedemikian dibuat. Tan Sri Yang Dipertua,
Perkara terakhir yang saya ingin kemukakan ialah kertas putih dasar gaji progresif DGP yang dibentangkan pada 30 November 2023. Pelaksanaan DGP bersifat sukarela, peterasan insentif dan terkiak dengan produktiviti merupakan langkah positif ke arah peningkatan gaji dan upah seiring dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti. Pada dasarnya, DGP jika dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, ia akan membantu menaikkan gaji pekerja yang kemahiran rendah melalui peningkatan tahap kemahiran dan meningkatkan produktiviti serta juga menetapkan laluan kerjaya yang ceras untuk pekerja. Walaupun pihak majikan akan mengalami sedikit kos pengambilan pekerja, produktiviti pekerja yang lebih tinggi boleh menambah output, mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan perniagaan. Saya ingin membangkit beberapa isu dan soalan mengenai pelaksanaan DGP. Pertamanya, sekiranya DGP akan dilaksanakan selepas percubaan perintis meliputi 1,000 buah syarikat, berapakah lama tempoh pelaksanaannya? Kedua, apakah mekanisme atau sistem kawal sedia yang akan dilaksanakan untuk mencegah berlakunya penjenewengan dan kemungkinan penipuan dalam insentif dasar gaji progresif? Kes penipuan pernah berlaku bagi program subsidi upah semasa wabak COVID-19. Ketiga, bagaimanakah proses penetapan gaji permulaan dan kadar kenaikan gaji? Adakah ia selari dengan skim gaji pasaran? Sekiranya selepas tamat penyertaan dalam program dasar gaji progresif, pihak majikan dan syarikat tidak mampu membayar kadar kenaikan gaji tahunan yang dicarangkan, adakah kerajaan akan melakukan intervensi? Keempat, sama ada pihak majikan boleh menarik diri daripada dasar gaji progresif di sepanjang tempoh pelaksanaan dasar ini. Sekiranya majikan atau syarikat menghadapi masalah kemerosotan perniagaan. Kelima, amatlah penting memastikan sistem ukuran produktiviti yang terus dan keberkesanaan program latihan dan pembangunan bagi menambah baik tahap kemahiran pekerja. Tan Sri Yang Dipertua, sebelum akhiri ucapan saya ingin memberi pandangan mengenai sekuriti makanan negara kita. Sekuriti makanan penting dalam menjamin kesejahteraan hidup rakyat dan menjadi agenda utama setiap kerajaan di seluruh dunia. Peruntukan subsidi untuk pembangunan pertanian adalah satu keperluan yang dilakukan oleh semua negara untuk keberaraan makanan yang mencukupi dengan harga yang berpatutan. Namun, pendekatan pemberian subsidi bagi tanaman pertanian seharusnya berdasarkan keluaran output seseorang petani supaya skim bantuan subsidi dapat lebih memfokuskan dan mempertingkatkan lagi produktiviti pergolakan tanaman negara. Selain itu, pertanian makanan terutamanya penanaman padi seharusnya dibangunkan secara komersial yang
persekira besar-besaran seperti kelapa sawit. Jangan kita menganggap bahawa industri penanaman padi hanya tertumpu kepada golongan pendapatan rendah. Jangan kita menzelahkan kepergantungan kita pada perkara makanan hanya kepada golongan pendapatan rendah. Sebaliknya, syarikat korporat harusnya digalakkan menabuh dalam industri pertanian makanan demi memikul bersama tanggungjawab untuk menjayakan sekuriti makanan negara. Kerajaan haruslah memperkenalkan dasar-dasar seperti pemberian insentif beserta dengan peruntukan tanah yang dapat menarik minat syarikat korporat supaya mereka sanggup merabuh dalam penanaman makanan yang mengaplikasikan teknologi moden. Tan Sri dan Dipertua, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan memohon agar pihak kerajaan mempertimbangkan cadangan-cadangan saya kemukakan sebentar tadi. Saya berharap pihak kerajaan sementara mengambil berat terhadap kesejahteraan rakyat, pertimbangan sewajarnya harus diberikan kepada sektor perniagaan yang masih berdepan cabaran kenaikan kos tenaga dan kos perniagaan. Akhir kata, saya menyokong Perajawan 24 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tan Sri. Saya menyebut Yang Berhormat Senator Datuk Sivaraj Analaki Chandran. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sebelum itu saya berharap sekurang-kurangnya ada pegawai-pegawai daripada kementerian-kementerian berkenaan di sini untuk mengambil nota dan juga membalas cadangan dan isi-isi kandungan ucapan kami semua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tan Sri Yang Dipertua di atas peluang untuk turut bersama-sama membahas rang Undang-Undang Pembekalan 2024 di Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dalam pembentangan Belanjawan 2024 tempoh hari telah menggariskan sebanyak 12 ikhtiar untuk merealisasikan gagasan ekonomi madani. Dalam perbahasan kali ini, saya berhajat untuk menyentuh secara ringkas beberapa ikhtiar yang disebutkan tadi. Pertama, di bawah ikhtiar 10, iaitu menyediakan kemudahan asas terbaik. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan penubuhan Pusat Pengajian Kecerdasan Buatan pertama negara, iaitu Fakulti Kecerdasan Buatan AI di Universiti Teknologi Malaysia dengan peruntukan awal sebanyak 20 juta. Saya melihat pengumuman ini sebagai keprihatinan kerajaan dalam mendepani perubahan dan cabaran yang bakal berlangsung berikutan perkembangan industri AI yang dijangka akan mengubah landscape pekerjaan secara menyeluruh. Tahniah saya ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani. Kementerian Sumber Manusia melalui satu kajian pada pertengahan tahun ini telah menganggarkan lebih kurang 4.5 juta pekerja di negara ini berdepan dengan risiko kehilangan pekerjaan menjelang tahun 2030 akibat ancaman artificial intelligence dan pembelajaran mesin. Walaupun sebahagian besar pekerjaan yang terancam ini tergolong dalam kumpulan pekerjaan separuh mahir dan tidak mahir, tidak sama sekali kita boleh memandang rendah terhadap perkembangan ini kerana ia melibatkan periuk nasi rakyat di luar sana. Saya lihat usaha untuk memahami ledakan teknologi AI ini sebagai satu usaha murni yang perlu dipergiatkan lagi dengan penyertaan lebih banyak institusi pengajian tinggi awam, terutamanya universiti-universiti awam di seluruh negara, agar kita bukan saja dapat melahirkan golongan pakar yang dapat membantu negara kita mendepani cabaran, malah juga melahirkan generasi anak muda
yang mahir dalam memahami dan menjadikan ledakan teknologi ini sebagai added advantage dengan izin untuk memperkasakan kebolehpasaran mereka. Malah dengan adanya lebih banyak pusat-pusat pengajian seperti ini, kita juga dapat meyakinkan para pelabur besar dalam industri ini untuk melabur di Malaysia, memandangkan kita berkemampuan untuk menyediakan talent pool yang kredibel untuk memenuhi tuntutan pasaran. Jadi saya lihat pelaburan 20 juta ringgit ini sebagai satu strategi serampang dua mata dari kerajaan yang perlu diberkiatkan lagi secara besar-besaran agar segenap rakyat Malaysia dapat terima manfaat daripada perubahan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, tempoh hari Yang Berhormat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri telah menyatakan ketersediaan dan komitmen kerajaan untuk menerapkan elemen kecerdasan buatan dalam proses pembangunan industri dan pelaburan selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dan tuntutan adaptasi revolusi perindustrian IR 4.0. Tahniah saya ucapkan di atas ketersediaan ini, namun apakah status Malaysia Artificial Roadmap 2021 hingga 2025 yang telah dibentangkan beberapa tahun yang lalu? Apakah status, apakah perkembangan, adakah masih kita akan menggunakan Malaysian Artificial Roadmap ini sebagai asas kepada pembangunan dan juga kesediaan kita dalam menghadapi cabaran melalui teknologi AI ini? Di kesempatan ini saya ingin mencadangkan supaya Malaysia mengambil lead dengan izin untuk menjadi hub AI di peringkat terantau seperti Singapura, supaya Malaysia menerima manfaat dalam membentuk pelaburan dari syarikat-syarikat gergasi teknologi seperti syarikat G42 dan sebagainya. Selaras dengan cadangan ini, saya juga ingin menarik pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk segera menambah baik kurikulum pendidikan negara, terutamanya di peringkat sekolah, supaya ilmu kemahiran yang diajar menepati keperluan masa hadapan. Dengan adanya pendidikan asas mengenai AI di peringkat sekolah rendah dan menengah, kita dapat memastikan kita boleh membina minat di kalangan anak muda terhadap bidang ini sekaligus menjadikan mereka ini feeder kepada industri pada masa akan datang, di mana peranan teknologi seperti AI, big data, blockchain dan sebagainya akan terus membesar. Di sini saya ingin memetik kata-kata Anne Lee, iaitu penasihat teknologi kanan, Technology Leadership Advisory. Dengan izin, in 10 years we might see AI super intelligence that outperforms human in everything it does. Dengan unjuran sebegini dari pakar industri, hakikatnya adalah kita tidak dapat menafikan cabaran yang bakal dihadapi oleh rakyat dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang akibat ledakan teknologi AI sebegini. Maka saya menyuruh kepada kerajaan hari ini untuk bertindak lebih proaktif dalam menyediakan foundation dengan izin yang lebih kukuh untuk melahirkan generasi anak muda yang lebih kalis masa depan. Tan Sri Yang di-Pertua, di bawah ikhtiar 4 merombak struktur ekonomi, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan bahawa kerajaan melalui New Industrial Master Plan 2030 menyasarkan pelaburan sehingga 95 bilion ringgit. Secara dasarnya, kerajaan juga telah mengumumkan dana pemula sebanyak 200 juta ringgit sebagai galakan untuk merealisasikan sasaran ini. Dalam usaha kita untuk merencana pelan industri baru yang disifatkan sebagai tertempu kepada bidang high growth, high value, kita juga jangan terlepas pandang pada kerangka industri sedia ada yang begitu tergantung pada tenaga kerja asing, terutamanya untuk mengisi keperluan tenaga kerja dalam bidang separuh mahir dan tidak mahir. Walaupun Kementerian Ekonomi hanya mengunjurkan seramai 2.4 juta pekerja asing di Malaysia, namun pelaksanaan pelan kelonggaran pengajian pekerja asing, angka tersebut telah mencecah 2.7 juta orang. Ini yang berdaftar. Yang tidak berdaftar, saya percaya ada lebih daripada 1 juta orang. Dalam konteks menstrukturkan ekonomi negara, isu lambakan pekerja asing tidak memberi satu gambaran yang baik, terutamanya kepada para pelabur. Mereka masih akan melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang masih berpegang pada kerangka industri yang bergantung pada cheap labor dengan izin. Jadi bagaimana kita hendak menguruskan persepsi ini, terutamanya dalam kalangan pelabur? Saya melihat isu ini sebagai satu cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam kadar yang segera. Dalam usaha kita menerokai industri-industri yang menawarkan high growth, high value, selaras dengan misi NIMP 2030,
kita perlu tingkatkan lagi usaha untuk memberi gambaran yang lebih meyakinkan berkaitan ketersediaan negara kita untuk mendampingi perubahan ini. Dalam soal ini, saya ingin mencadangkan kerjasama antara kementerian yang lebih bersepadu, melibatkan Kementerian Industri dan Perdagangan Antarabangsa selaku pengubal dasar perindustrian negara, Kementerian Sumber Manusia selaku authority dengan izin dalam soal tenaga kerja, serta KDN sebagai penguat kuasa undang-undang berkait pekerja asing. Dengan adanya kerjasama yang bersepadu seperti ini, saya percaya, saya yakin kita boleh merencana satu pendekatan yang lebih realistik dalam mendepani cabaran NIMP, terutama dalam soal lambakan pekerja asing. Tan Sri Yang di-Pertua, mengambil kira semua ini, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya kita melancarkan proses pembersihan dan pengantaran semula pekerja-pekerja asing, terutamanya dari kategori pendatang tanpa izin, parti dan golongan yang masih berada di Malaysia tanpa majikan dengan kadar yang segera, agar isu-isu yang berbangkit lain seperti masalah sosial dan kekurangan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dalam sektor kemahiran separuh mahir dan tidak mahir. Malah baru-baru ini telah dilaporkan satu kes penculikan seorang kanak-kanak di Kuala Muda, Kedah, oleh seorang warga negara Nepal kerana faktor kewangan. Dia kelaparan, tak ada kerja. Kes culikan ini saya lihat sebagai tip of iceberg dengan izin dalam beberapa isu masalah yang bakal kita hadapi jika kita terus membiarkan lambakan pekerja asing di negara kita ini. Kerajaan perlu beringat bahawa lambakan pekerja asing di negara kita pada hari ini bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan industri, namun juga kerana ketamakan orang-orang tengah, ejen-ejen pekerja asing dan kartel-kartel yang tertentu yang menjadikan sektor ini sebagai periuk nasib mereka. Kita hanya dapat mengatasi isu melalui penguatkuasaan undang-undang yang teliti dan efisien. Ketiga, Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang Ikhtiar 7, agenda mampan dan peralihan tenaga. Saya fikir ikhtiar ini amatlah berkait rapat dengan National Industry Master Plan yang saya menyentuh sebentar tadi, memandangkan peralihan tenaga merupakan antara industri high growth, high value. Yang kerajaan melalui belanjawan ini telah beri satu nafas baru dengan peruntukan sebanyak RM2 bilion sebagai dana muda cara peralihan tenaga negara. Sebagai langkah pertama dalam menyelusuri sektor peralihan tenaga, saya menyambut baik keputusan kerajaan untuk memperkenalkan skim galakan penggunaan motosikal elektrik kepada rakyat yang berpendapatan tahunan RM1,200 ke bawah. Melalui skim ini, kita akan menyediakan rebat sehingga RM2,400 kepada pembeli bermula Disember tahun ini. Persoalan yang saya hendak bangkitkan berhubung perkara ini adalah mengapa sekali lagi kita meletakkan atau seolah-olah memberi tumpuan kepada aspek peralihan tenaga ini sebagai end user semata-mata. Industri tenaga boleh baru terutamanya EV ataupun kenderaan elektrik ini jangka mencecah nilai sekitar $1.57 bilion di peringkat global menjelang tahun 2030. Jadi EV ini perlu dilihat bukan saja sebagai medium peralihan tenaga, namun ia juga sebagai satu platform ekonomi hijau yang perlu Malaysia menyertai. Mengambil kira ketersediaan kerajaan dalam soal ini, saya menyeru kepada kerajaan, terutamanya melalui syarikat-syarikat otomotif negara, supaya kita mula merencana langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai manufacturer dengan trend anjakan ke ekonomi hijau yang berlaku di peringkat serantau maupun global. Tindakan untuk menjadikan Malaysia sebagai antara pemain utama dalam industri ini akan membuka lebih banyak peluang ekonomi yang mampan untuk Malaysia, di samping mempercepatkan lagi proses peralihan tenaga di negara kita. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya saya juga berhajat untuk menyentuh sedikit berkenaan Ikhtiar 8, melindungi kebajikan rakyat yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan tempoh hari. Pertama, saya ingin menyentuh berkenaan pengumuman akaun fleksibel KWSP yang akan menjadi akaun baru yang boleh diakses oleh pencarum KWSP pada bila-bila masa. Dengan adanya akaun satu yang merangkumi 70% caruman, manakala akaun 2 yang merangkumi baki 30% caruman, apakah mekanisme caruman dan pengagihan dividen simpanan untuk akaun ketiga ini? Dan mengagihkan dividen simpanan kepada masyarakat dan cara mengeluarkan wang daripada akaun 3 melalui KWSP. Perkara ini perlu dijelaskan
Kedua, saya ingin menyentuh berkenaan dasar gaji progresif. Saya melihat dasar ini sebagai satu anjakan dalam usaha kerajaan untuk memurnikan lagi pasaran pekerja negara agar pekerja menerima pengagihan yang lebih seimbang selaras dengan peningkatan produktiviti. Saya menyambut baik pengumuman yang berhormat Menteri Ekonomi di Dewan Rakyat tempoh hari berkenaan insentif dengan nilai maksimum RM200 sebulan untuk kategori entry level dan RM300 untuk kategori non-entry level. Sebulan selama 12 bulan masing-masing bagi syarikat serta projek rintis dasar gaji progresif, khususnya buat perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jika mereka membayar pekerja pada kadar yang ditetapkan atau melebihi cadangan panduan kenaikan gaji tahunan. Cuma apa yang merisaukan saya adalah bagaimana kerajaan dah melaksanakan dasar gaji progresif ini dalam kerangka yang lebih besar, terutamanya dalam soal industri pembuatan dan sebagainya, yang masih didominasi oleh syarikat-syarikat antarabangsa berbanding dengan pendekatan semasa yang lebih tertumpu pada PMKS yang didominasikan oleh rakyat tempatan. Apakah galakan yang akan kita berikan kepada syarikat-syarikat besar ini untuk turut bersama dalam melaksanakan dasar gaji progresif? Jadi saya fikir adalah wajar untuk kerajaan merencana satu usaha yang melangkaui galakan-galakan yang konvensional seperti pemberian insentif kewangan dan merangka strategi yang lebih kukuh seperti pemberian pelepasan cukai sebagai langkah memperluaskan lagi pelaksanaan dasar gaji progresif. Ketiga, saya ingin menyentuh soal kesihatan awam. Sebagai sebuah kerajaan, tanggungjawab menjaga kesihatan rakyat adalah satu kerja kebajikan. Dalam soal ini, saya cukup terkilan dengan keputusan Kementerian Kesihatan untuk menggugurkan 4 klausa, iaitu larangan penjualan produk tembakau, larangan penjualan barang merokok produk tembakau dan terakhirnya merokok produk pengganti tembakau terhadap individu yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Saya senada dengan ramai rakan-rakan ahli yang berhormat di Dewan ini dan juga di Dewan Rakyat. Bagaimana sebuah rang undang-undang yang jelas memberi kebaikan kepada rakyat dan masyarakat umum boleh dibuang begitu saja. Di manakah tanggungjawab kita sebagai sebuah kerajaan yang peka terhadap kesihatan rakyat? Jika alasannya adalah soal kebebasan individu, saya telah membaca penyata jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang kawalan produk tembakau dan merokok 2022. Dan saya syorkan juga kepada rakan-rakan di Dewan yang mulia ini untuk membaca penyata jawatan kuasa tersebut. Di bawah tajuk bahagian 5, pemerhatian, penelitian dan syur jawatan kuasa, jelas dinyatakan bahawa pertama, merokok adalah satu pilihan peribadi dan bukan satu hak perlembagaan yang dipelihara di bawah bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan untuk Kebebasan Asasi. Kedua, kesan merokok yang diketahui membahayakan kesihatan sehingga membawa maut jelas bertentangan dengan hasrat atau maksud life yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya fikir kedua-dua kenyataan ini sudah cukup mencukupi untuk memahamkan mana-mana individu bahawa pelaksanaan GEG atau Generation Endgame tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Saya mohon Kementerian Kesihatan untuk menjelaskan rasional di sebalik pengguguran 4 klausa ini. Seterusnya, Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga berhajat untuk menyentuh mengenai kes bunuh diri di kalangan remaja. Menurut laporan, sejumlah 1,142 kes telah dilaporkan pada tahun 2022. Peningkatan sebanyak 81% berbanding dengan tahun 2022. Dan menurut National Health and Mobility Survey 2023, terdapat peningkatan sebanyak 10% cubaan membunuh diri dari kalangan remaja. Saya percaya angka ini akan terus meningkat selaras dengan isu-isu seperti tekanan hidup, kes buli di sekolah, isu psikososial serta persekitaran dan kesihatan mental yang menjadi tema utama kehidupan sebahagian besar masyarakat di negara ini. Dengan itu, saya ingin menyeru kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk memberi lebih banyak tumpuan kepada isu ini, terutamanya dari aspek infrastruktur kesihatan, kaunseling kesedaran dan membina kapasiti atau peranan pihak sekolah dalam mencegah isu-isu buli di sekolah secara serius. Saya juga ingin memohon kepada pihak kementerian untuk menjelaskan status terkini inisiatif National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia atau NSFIRM yang dikatakan akan fully functional pada tahun 2023. Apakah
adakah pihak kerajaan sedang meneruskan inisiatif ini? Saya lihat inisiatif ini akan dapat membantu, akan memainkan satu peranan yang cukup besar dalam menangani isu-isu ini. Tan Sri Yang di-Pertua, akhir sekali saya ingin juga berhajat untuk menyentuh sedikit sebanyak tentang beberapa isu pendidikan di bawah ikhtiar 10, iaitu menyediakan kemudahan asas terbaik. Pertama, saya ingin merakam ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi awam dalam Belanjawan 2024 melalui penetapan dasar untuk tidak lagi menyekat lagi pelajar-pelajar yang tidak mampu membayar yuran pengajian daripada mendaftar subjek pada setiap semester. Saya amat mengalu-alukan penetapan dasar ini dan berharap dasar ini akan dapat diteruskan atau diperluaskan juga kepada institusi pengajian tinggi swasta melalui kerjasama strategik antara pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan penyedia hikmat latihan pengajian tinggi swasta. Saya percaya ramai rakan-rakan di sini juga terima permohonan bantuan kewangan daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi swasta, terutamanya dari latar belakang B40 yang terpaksa berdepan dengan masalah kewangan akibat kos pengajian yang tinggi. Saya percaya langkah untuk mengadakan kerjasama strategi ini akan menjadi satu media untuk kita memastikan pelajar-pelajar kita di institusi pengajian tinggi swasta juga dapat meneruskan pengajian mereka tanpa terpaksa berdepan dengan isu-isu seperti terpaksa tangguh pengajian dan sebagainya akibat isu kewangan. Saya berharap pihak Kementerian Pengajian Tinggi akan memberi pertimbangan yang sewajarnya terhadap perkara ini. Tan Sri Yang di-Pertua, kedua, saya ingin menyentuh berkenaan isu yang baru-baru ini telah menggegarkan seluruh negara kita sehingga menteri terpaksa meminta maaf di Parlimen. Isu larangan nyanyian lagu tradisi masyarakat India iaitu Tamil Waltu dan Karol Waltu dalam Karnival Bahasa Tamil Peringkat Kebangsaan 2023 yang diadakan di Kepala Batas Pulau Pinang baru-baru ini. Ia telah mengundang rasa kesal yang cukup kuat dari kalangan masyarakat India di seluruh negara. Saya menyambut baik tindakan Yang Berhormat Menteri untuk memohon maaf dan memberi komitmen agar insiden seperti ini tidak lagi berulang di Dewan Rakyat tempoh hari. It shows her leadership, dengan izin. Namun saya juga berpandangan terhadap beberapa langkah yang perlu diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan agar insiden seperti ini tidak berulang lagi. Pertamanya, pihak kementerian perlu menyatakan secara terbuka dan jelas apakah tindakan yang telah diambil terhadap kaki tangan yang terbabit selaras dengan kenyataan Yang Berhormat Menteri di Dewan Rakyat pada tempoh hari tersebut. Keduanya, beliau harus segera mengadakan libat urus dengan kumpulan-kumpulan kepentingan, terutamanya mewakili setiap kaum dan agama di negara kita untuk mendapatkan input agar pihak kementerian dapat merangka satu SOP yang merangkumi isu-isu sensitif yang melibatkan kepercayaan dan kebudayaan segenap masyarakat untuk dipraktikkan dalam majlis-majlis kementerian yang melibatkan aspek kebudayaan masyarakat seperti ini. Ketiga dan terakhir sekali, tempoh hari saya telah menerima jawapan daripada pihak Kementerian Pendidikan berhubung jumlah pengambilan pelajar lepasan SPM dari kalangan masyarakat India ke program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tahun 2023. Menurut jawapan yang diberikan kepada saya difahamkan kerajaan telah menetapkan nisbah peratusan pengambilan pelajar dari masyarakat India pada 3.72% sahaja, iaitu sekitar 1,117 penempatan saja telah diberikan kepada pelajar-pelajar masyarakat dari kalangan masyarakat India. Saya fikir sudah tiba masanya untuk kerajaan selaras dengan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bantu memperkasakan proses pembangunan sosioekonomi masyarakat India untuk meningkatkan nisbah ini sekurang-kurangnya pada kadar 5% setahun. Perkara ini penting supaya kita bukan sahaja dapat mengelakkan lepasan-lepasan SPM dari masyarakat India yang layak dari tercicir daripada kekurangan peluang, namun pada masa yang sama menyediakan satu mekanisme fast track melalui pendidikan untuk memperkasakan taraf sosioekonomi masyarakat India secara umumnya. Polisi ini sudah lama diamalkan. Pada zaman Datuk Seri Najib, kita diberi tempat di matriculation di sebanyak 2,000 tempat, Tan Sri. Jadi disebabkan perubahan landscape politik, ia semakin menurun dan hari ini kadar 3.7%. Jadi saya mohon kepada kepimpinan Kerajaan Madani untuk meningkatkan kepada 5%. Maka sekurang-kurangnya 1,800
pelajar yang cemerlang dalam pendidikan SPM dapat meneruskan pengajian di Menara Gading melalui platform matrikulasi yang diberikan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin merakamkan simpati dan takziah bagi mangsa-mangsa peperangan di Palestin. Saya berkongsi perasaan marah dan kecewa terhadap kuasa-kuasa besar dunia yang tidak serius dan komited dalam menghentikan pembunuhan kanak-kanak dan wanita-wanita serta pengembuan yang berterusan di sasaran-sasaran awam seperti hospital awam, sekolah dan sebagainya. Tan Sri Yang di-Pertua, for me, the United Nations and other international powers have failed miserably to address Palestine's humanitarian crisis. Maka saya harap kita teruskan tekanan antarabangsa kita untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Dengan itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya mengakhiri perbahasan kali ini dengan harapan pihak-pihak berwajib akan mengambil maklum dan memberi maklum balas yang sewajarnya terhadap isu-isu yang telah saya bangkitkan kali ini. Belanjawan kali ini cukup cantik, Tan Sri. Semua angka-angka penting ekonomi negara pun memberi gambaran yang sangat positif. Dengan kadar pertumbuhan ekonomi 4.3%, pengangguran di bawah 3%, inflasi pula pada kadar 2%, dikuatkan lagi dengan pelaburan kira-kira 230 bilion ringgit. Masa depan kita nampak cukup positif. Namun, angka-angka ini hanya akan dapat dirasai oleh rakyat di luar sana apabila isu-isu kehidupan seharian seperti kos sara hidup, harga barangan asas, peningkatan gaji dan peluang untuk rakyat memperkasakan kehidupan mereka dapat dikawal dengan sewajarnya. Maka tanggungjawab kerajaan pada hari ini adalah cukup besar. Kita perlukan political will yang cukup kuat untuk memastikan segala perancangan dan reformasi yang dijanjikan dapat ditunaikan sepenuhnya. Dengan itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong Rang Undang-Undang Bekalan 2024. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya jemput Kang Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana memanggil saya untuk membahas RUU Pembekalan 2024 petang ini. Peruntukan dalam RUU Perbelanjaan 2024 adalah RM393.8 bilion dengan RM303.8 untuk perbelanjaan mengurus, 90 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dan 2 bilion ringgit untuk kontingensi atau simpanan luar jangka. Ini adalah bajet yang luar biasa, berpandangan jauh dan ada nilai strategiknya. Sebab kita kata kepada Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri Malaysia dengan sokongan penuh daripada seluruh anggota kabinetnya dalam membentukkan bajet yang bermakna ini. Peruntukan ini juga memberi tumpuan lebih kurang 3 perkara, iaitu tata kelola terbaik, perstrukturan ekonomi dan peningkatkan darjat hidup rakyat. Tan Sri di-Pertua, saya memohon penjelasan daripada Kementerian Kewangan bagaimana atau apakah sumber dana yang untuk pembiayaan bajet yang besar ini. Adakah strategi ekonomi baru untuk menambahkan sumber pendapatan terkini yang baru yang akan dan sudah dijalankan atau dirancangkan, terutama untuk membendungi beban rakyat kerana kenaiki barang keperluan hari khususnya beras, minyak masak, ayam, telur dan lain-lain barang keperluan. Tan Sri di-Pertua, saya akan nyentuh sedikit Pen Borneo. Kita memang mengalukan kesiapnya nanti lebuh raya Pen Borneo. Akan tetapi Tan Sri di-Pertua memenangkan kemalangan yang sudah berlaku, semakin berlaku di lebuh raya Pen Borneo. Apakah biasanya punca mengikuti siasatan PDRM?
adakah perlunya untuk memasang AES dalam sistem awas dalam mengurangkan jumlah kemalangan dan kematian di jalan raya di sesuatu tempat yang ada kerap kemalangan berlaku, khususnya di kawasan putar balik U-turn atau P-turn. Tan Sri Ketua, saya nyentuh sedikit Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Besar harapan rakyat, khususnya rakyat di desa dan di pendalaman, baiknya di Kelantan, Sabah atau Sarawak. Kita memang mengakukan peruntukan kepada kementerian itu adalah 7.424 bilion. Justru itu, Tan Sri Ketua, saya memohon daripada kementerian sebahagian peruntukan itu untuk membina MRSM di bahagian Kapit Sarawak untuk pelajar daripada Kapit, Song, Belaga dan Baleh, kerana bahagian Kapit belum ada institusi seperti MRSM yang ada di kawasan lain di Sarawak. Tan Sri Ketua, sebahagian bajet 2024 ini memanglah dapat dikata bajet back to basic dengan izin. Kerana tidak pernah kita dengar peruntukan khas semata-matanya untuk membaiki pulih naik taraf tandas sekolah dengan peruntukan 70,000 RM, 150 RM juta kepada untuk tandas awam, 100 juta untuk lampu jalan persekutuan, 20 juta untuk longgang dan parit. Saya nak bertanya, berapakah telah sudah diperuntukkan kepada Sarawak? RM 110 juta untuk menaik taraf pasar awam dan lain-lain juga, dan 50 juta untuk menaik taraf lampu isyarat. Tan Sri Ketua, kita harap pelaksanaan projek seperti menaik taraf tandas akan mengguna perengka guna yang sesuai dan sumber air yang sentiasa ada dan kuat. Dan pelaksanaan kerja itu mengikut aspek dan pengguna juga ada sifat prihatin dan cermat. Tan Sri Ketua, terima kasih kepada kerajaan kerana sudah memperuntukkan dana untuk membina baru Balai Kontijen Polis Kapit yang sudah usang lama. Justru itu, saya mohon pada PDRM menambah rondaan dan pemantauan jalan raya memandangkan ada berlakunya lumba haram melibatkan kecederaan mangsa. Beberapa tahun lalu, insiden ini seperti ini tidak pernah berlaku di Kapit. Tan Sri Ketua, mengenai perutusan daripada kerajaan yang membenarkan bebas visa atau visa free for 30 days, 30 hari kepada pelancong daripada 11 negara, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, Oman, Iran, Jordan, UAE, Qatar, Bahrain, India dan China berkuat kuasa 1 Disember ini. Ini akan mempermudahkan perjalanan pelancong datang dan akan juga diterima baik oleh pengusaha-pengusaha dalam sektor pelancongan. Ini akan membuka semula peluang pekerja selepas ancaman COVID hampir 2 tahun lalu. Langkah memberi visa free ini akan menambahkan pendapatan negara dan akan mengukuhkan ringgit kita. Justru itu, kita harap pengusaha dalam sektor pelancongan akan bersedia menerima peluang terbesar ini. Menyentuh COVID-19, takut saya dengar ini. Adakah strategi atau langkah sedang diambil untuk mengawal, mengatasi, memandangkan ada kenaikan kes di rekod dan pada 2-3 hari lalu adalah 3,626
merupakan kenaikan hampir 60% dalam masa 2 bulan dan kebanyakan mereka yang terkesan adalah berumur antara 20 tahun dan 40 tahun. Mohon penjelasan apakah situasi terkini mengenai varian dan kesannya dan apakah nasihat yang perlu daripada Kementerian Kesihatan kepada rakyat di luar sana. Penyakit yang tidak berjangkit. Apakah strategi awal untuk mengawal selia, mengesan dan rawatan penyakit berbagai kanser darah? Apakah penyakit kanser terkini yang sangat bahaya dan dikesan di negara melibatkan kanak-kanak dan orang dewasa golongan lelaki ataupun perempuan? Menyentuh kepada pengangkutan. Tan Sri Ketua, minggu lepas dalam Dewan ini, seorang rakan kita, Senator Dato' Ahmad, mengulas tentang keadaan Aerotrain di KLIA 1, 2 dan kelewatan untuk membaik pulih perkhidmatan itu. Tan Sri Ketua, semalam juga saya naik tren KLIA Express daripada KLIA lapangan terbang kita dan saya terdengar sebahagian pelancong asing duduk di depan saya mengatakan dengan izin, "This train service is very good indeed. However, the seats are all in torn and disarray." Mereka kata perkhidmatan KLIA Express memang bagus, tetapi tempat duduk adalah sangat usang. Saya setuju juga. Saya tengok lapis tempat duduk ini itu banyak koyak dan sangat usang. Adakah kementerian berhasrat mencadang untuk menaik taraf perkhidmatan KLIA Express ini memandangkan yang sudah ada tanda kerosakan? Lapangan terbang ini tanda dan perkhidmatan tren ini ada tanda ramai pelancongan akan tiba dan kita berkata itulah first impression that counts. Kesedaran pelancong itu adalah perkhidmatan lapangan terbang merangkumi pengangkutan udara dan darat. Tan Sri Ketua mengenai pesawat yang baru itu Boeing 737 MAX. Penerbang MAS sudah mengambil beberapa unit pesawat 737 MAX. Tan Sri Ketua, saya mohon penjelasan tentang teknikal terkini tentang keselamatan pesawat ini memandangkan ada keraguan mengenai pesawat tersebut dahulu. Menyentuh lapangan terbang Kapit. Lapangan terbang atau airfield telah di Kapit dulu telah dibina pakai sejak tahun 70-an. Dan tiba-tiba ditutup pada akhir tahun 1980. Tan Sri Ketua, adakah kerajaan berhasrat mencadangkan mengembalikan membinakan semula lapangan terbang di Kapit seperti mana yang ada di Pekan Kecil lagi, diumpamanya di Long Banga, Long Akah, Long Lama dan lain-lain tempat. Perkhidmatan penerbangan dalaman seperti ini akan menambah baik untuk mengalahkan prestasi dagang pelancongan. Pemohon ini juga memandangkan pembinaan lapangan terbang di Tunuk Balai Kapit sekarang telah ditangguh. Perkhidmatan penerbangan dalaman ini akan memang mengancakkan lagi pelancong pergi melancong di pendalaman seperti di Kapit. Tan Sri Ketua, saya rasa pembinaan semula lapangan terbang Kapit macam ada terlepas pandang. Jikalau jawapan yang itu tidak ada dan apatah belum, minta penjelasan. Mengenai
pemantauan dan penyediaan jalan-jalan feeder road atau jalan kecil. Adakah kementerian perlu menubuhkan badan untuk menyelia dan memantau jalan feeder road, jalan sambungan daripada lebuh raya selain dari pemantauan daripada Jabatan Kerja Raya? Bentuk pertanian. Adakah negara masih mengimport 70% beras daripada luar negara? Dan adakah prestasi setakat sekarang tentang menambah produktiviti pengeluaran hasil tanaman? Apakah cabaran menentang objektif meningkatkan pengeluaran hasil tani seluruh negara? Apakah peranan pihak R&D penyelidikan dalam dan pihak R&D di bawah Kementerian Sains tentang pendidikan atas kesesuaian tanah dan ekosistem untuk menanam pelbagai tanaman? Kemungkinan ada banyak lagi buahan dan penanaman dapat diusahakan dengan jayaan di negara kita sini, seperti tanaman seperti buahan avokado, buah tin, buah kurma dan lain lagi. Dan persaingan juga dengan pengeluaran tentang prosedur ekspor, subsidi pengeluaran dan peraturan semasa. Tuan Sri Ketua, baru-baru ini saya dimaklumkan oleh seorang mantan senator juga yang menguasa ladang durian. Dia kata dalam hal pengekspor durian dari Malaysia adalah diwajibkan membekukan atau instant freeze dalam nitrogen sebelum dibenarkan jadi barang diekspor. Ini melibatkan banyak masa dan kos kepada pengusaha, terutamanya perkebun kecil dan sederhana. Sedangkan pengusaha tanah durian di negara jiran tidak perlu membekukan pengeluaran mereka. Dan mohon, adakah prosedur ini akan diberi kelonggaran oleh kementerian? Mohon jawapan dalam perkara yang penting ini untuk pengetahuan pengusaha ladang durian di luar sana. Tuan Sri Ketua, mengenai promosi atau pengedaran maklumat daripada kepada semua kementerian-kementerian kepada rakyat di luar. Promosi atau pengedaran maklumat kepada rakyat di luar adalah tidak atau kurang difahami mereka. Memang ada di paparan dalam website hampir semua kementerian dan institusi bank dan badan-badan lain. Seperti dalam pertanian, macam bantuan dalam agropreneur dan geran pemadanan, agropelancongan, skop pembiayaan dalam rantaian nilai agro makanan dan lain-lain juga dari kementerian ini dan kementerian lain. Sistem perlindungan sosial dan yang lebih inklusif. Memandangkan kalangan penduduk Malaysia yang berusia 65 tahun ke atas akan bertambah lagi. Dan pada tahun 2020, terbukti setiap 10 dewasa yang bekerja perlu menyara satu orang warga emas dan akan jadi satu warga emas kepada 3 orang dewasa bekerja pada 2050. Artinya, dahulu pada tahun 2020 ada satu warga emas umur 60 tahun ke atas kepada 10 orang dewasa bekerja dan pada tahun 2050 nanti akan jadi satu warga emas kepada hanya 3 orang dewasa bekerja. Tuan Sri Ketua, apakah rancangan yang telah dirancang untuk membentuk sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif nanti? Tuan Sri Ketua, memandangkan
regarding GST, memandangkan ada lebih 170 negara yang mengekalkan penggunaan cukai dalam sistem GST, Goods and Services Tax, dengan izin. Adakah dan bilakan akan kerajaan berhasrat mencadang mengembali balik GST dengan kadar lebih rendah, mungkin rendah daripada 6% yang dahulu. Tan Sri Ketua, ini satu strategi untuk menambah pendapatan negara dengan beratur. Kerana hampir 180 negara sedang mengekalkan cara GST. Apalagi negara kita tak dapat sekali ini. Saya menyeru atau kepada pihak politik, ketepikanlah isu ini daripada isu politik. Saya ada dengar dulu ramai kerajaan-kerajaan luar negara sana terjatuh kerana GST isu. Umpamanya di Australia tahun 90-80 lalu, GST keluar yang jadi isu politik, negara jatuh dan bertukar. Dengan itu, Tan Sri Ketua, satu lagi yang saya nak lontarkan sangat penting, iaitu kepada Kementerian Pertahanan. Adakah kita sedang dapat mempelajaran daripada peperangan Rusia dan Ukraine dan baru-baru ini peperangan di Gaza? Nampaknya aset-aset yang diguna pakai masa terkini adalah sangat berbeza dari masa zaman dulu. Aset-aset terkini adalah state of the art yang penting, yang canggih dan tidak memerlukan ramai anggota, akan tetapinya memerlukan anggota berlatih. Akan tetapinya, Tan Sri Yang Ketua, yang sangat penting saya fikir sekali, iaitu kita bersyukurlah kerana negara Malaysia tidak mengalami masalah seperti itu di luar negara itu. Tadi kita berdoa dan bersama mengelakkan terjadi suasana yang tidak diingini seperti itu. Dan kita memanglah, saya pun syukurlah, kita harap berdoa peperangan Gaza atau itu mestilah ditamatkan dan minta semua anggota United Nations menyentuhkan ini dan minta bukan itu menegurkan Israel to stop the war in Gaza. Dan dengan itu, Tan Sri Ketua, saya menyokong penuh RUU Perpanjangan 2024. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya menjemput Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Sila, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati, terima kasih yang dihormati Datuk Seri Yang Di-Pertua, semua ahli-ahli senator, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya nak ucapkan syabas dengan belanjawan yang dikemukakan dan mudah-mudahan insya-Allah kita bakal melihat suatu perubahan. Saya juga sikit mengambil sekadar untuk renungan Datuk Seri Yang Di-Pertua. Sesekali sidang dalam Dewan Negara ni terasa macam musim COVID.
bekerja dari pejabat atau dari rumah. Bersungguhlah ahli Dewan berbahas, tetapi yang saya tengok pegawai tak lebih daripada 15 orang. Bukan apa, cuma sentuhan hati. Tak ada masalah nak ambil nota daripada rumah. Tahniah kepada dua menteri dan Timbalan Menteri yang sanggup mendengar suara-suara kecil dari Dewan Negara yang kata yang dipertua Dewan ini kononnya Dewan tertinggi. Apapun kita pakat-pakat fikirkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin terlibat untuk turut berbicara tentang isu Palestin. Saya bicara isu Palestin bukan isu Islam atau tidak Islam. Tetapi isu Palestin adalah isu kemanusiaan sejagat dan isu hak asasi manusia. Sudah kurang 3 hari, 2 bulan, pencerobohan besar, perang besar yang berlaku yang tak berlaku seperti sebelum ini. Total yang mati atau syahid sudah lebih dari 15,000. Wanita saja lebih 4,000. Kanak-kanak lebih 6,000. Petugas kesihatan terakhir bilangannya 267 orang. Petugas sukarelawan kesihatan. Total masjid yang dah roboh lebih 100 buah. Gereja yang dirobohkan sudah roboh 7 buah. Hospital yang diserang 26 buah. Dan 55 buah markas bantuan kesihatan. Total rumah yang terjejas, yang hampir roboh, 250,000. Dan yang totally roboh adalah 50,000. Tuan-tuan, episod duka lara Palestin ini adalah episod sejagat. Bukan isu Islam dan tidak Islam. Isu ini isu pencerobohan yang dilakukan tanpa batas nilai kemanusiaan. Kanak-kanak dibunuh dengan dipijak. Bukan saja ditembak. Tembak senang. Sekali tembak mati. Dipijak sehingga mati. Dan perkara ini, tuan-tuan, apakah kita nak biarkan ianya terus berlaku begini? Kita dengar tentang sebelum ini Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Perdana Menteri sebut antara pemimpin yang besar termasuk Tuan Edward Said. Dulu beliau juga adalah pemimpin Kristian. Saya mengharapkan insya-Allah kita akan adakan, kalau dengan izin Yang di-Pertua, untuk menyatakan satu stand kita di Dewan Negara, untuk menyatakan sikap kita bagi menyatakan penentangan terhadap gerakan, mengutuk gerakan Yahudi Zionis. Zionis bukan semua Israel. Sebahagian orang Israel, dia bukan Zionis. Sebab itu ada orang Israel yang mengangkat bendera Palestin. Mereka bangsa Israel. Tapi kelompok Zionis inilah yang sedang melakukan suatu keganasan luar adat kemanusiaan. Barangkali sejak dulu sampai sekarang kita tak pernah melihat suasana yang sebegini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin masuk kepada yang kedua. Ini saya tujukan kepada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Undang-Undang. Saya tetap mahu bicara tentang isu royalti. Setiap kali sidang, saya sebut isu royalti. Pak Menteri, Ibu Menteri, kawan-kawan dalam Senator dalam Dewan Negara. Royalti bukan isu negeri Terengganu. Royalti bukan isu negeri Kelantan. Royalti adalah isu federalisme. Isu sangka baik di antara kita umat Malaysia, terutama di kalangan yang memimpin negara.
Terengganu saya sebut sebagai contoh. Undang-Undang Terengganu sebelum 3 Mac 1974. 3 Mac 22 Mac 1934. Dalam Undang-Undang Tanah dan Galian Negeri Terengganu, tanah adalah milik negeri. Semua yang ada di atas dan di bawah tanah milik negeri. Hutan, air, iaitu sungai, laut milik negeri. Emas, perak, timah, minyak, gas milik negeri. Tetapi sangka baik atas nama federalisme, tanggal 22 Mac 1975, dua tanda tangan yang hebat bersejarah berlaku yang dibuat oleh Tan Sri Datuk Amar Tan Sri Wan Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, dengan Yang Berhormat Menteri Ekonomi masa itu dan juga pengerusi Ketua Eksekutif Petronas, Presiden Petronas, Tan Sri Razali Shafi'i. Minta maaf. Tan Sri Razali Hamzah. Yang pertama ialah perjanjian penyerahan hak kuasa dan keistimewaan berhubung dengan petroleum. Tanggal yang sama juga adalah perjanjian Akta Petroleum Act yang ditandai oleh orang yang sama. Tuan-tuan ingat mudah ke? Harta negeri nak diserah simply begitu, tanpa sembarangan. Tetapi akhirnya, dia menjadi polemik berpanjangan. 22 tahun Terengganu. Saya sebut Terengganu sebagai contoh. Tapi saya sebut ini isu federal sebab tuan-tuan cuba bayangkan. Apakah suatu hari tak mungkin negeri Perak bakal ada minyak? Apakah tidak mungkin negeri Pulau Pinang akan ada minyak? Seperti Sarawak, Sabah, Terengganu dan Kelantan. Dulu kita tak pernah bincang tentang REE. Hari ini REE menjadi isu besar sebagai sumber ekonomi besar negara. Nasib baik Terengganu di antara negeri yang terbanyak sumber deposit REE, tapi dia tak masuk dalam Petroleum Act 1974. Sahabat-sahabat sekalian, pelepasan hasil akibat daripada Petroleum Act adalah merupakan suatu pengorbanan besar, dan perjanjian ini merangkumi untuk seluruh negeri. Hari ini apa yang menjadi soal besar hanya berlaku di Terengganu dan di Kelantan, tidak di Sarawak dan di Sabah. Apakah kerana Sarawak dan Sabah ada senjata sulit MA 1963? Saya tanya di sini supaya mungkin itu boleh kita pakat fikir bersama. Tapi kalau Sarawak dan Sabah tak ada barangkali MA 1963, entah Sabah Sarawak juga akan melalui episod payah seperti yang berlaku di Terengganu dan di Kelantan. 22 tahun 1978 sehingga tahun 2020. Terengganu menerima royalti petroleum berasaskan Akta Petroleum 1974 dan diikuti dengan perjanjian pengiraan, cara pengiraan. Royalti tak pernah disebut lain, tuan-tuan. Disebut royalti 5%. 10% hasil dapatan. Kalau Petronas tu guna minyak untuk operasi dia pun, dia anggap itu jualan. 10% pergi kepada kerajaan, 10% itu 5% kepada federal, 5% kepada Terengganu, 20% kepada Petronas, 20% kepada operator Shell dan Exxon masa itu, dan 60% kepada Petronas. Perjanjian hitam putih terlalu jelas, no, very clear. Tuan-tuan, saya sebut ini sebab saya sebut tadi semangat setia kawan. Saya sebut tadi semangat federalisme. Kita bercakap tentang perpaduan. Sebab tu saya sebut sikit dalam perkara ini ialah ini untuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Undang-Undang dan juga Kementerian Perpaduan.
Kenapa kita lihat banyak pihak yang mempersoalkan? Mungkin janji yang selama ini cukup hebat sebelum kita memimpin kerajaan sekarang, rakyat berpusu-pusu mendukung. Lepas kita bersama, kita mendukung, semua itu masih tanda tanya. Tadi ada sahabat senator yang sebut, tapi bila dia sebut ada orang rasa ekstrim. Tetapi kadang-kadang orang lihat apa yang kita kata dan orang dengar apa yang kita kata, tapi orang lihat apa yang kita buat. Tuan-tuan, di Terengganu, selepas 22 tahun, saya ambil sikit dia punya nama-nama. Anak pertama yang dilahirkan hasil perkongsian 1974. Anak tu namanya Royalty. 22 tahun dia namakan Royalty. Tahun 2000 hingga 2003, nama anak kita Royalty tu ditukar menjadi Wang Ehsan. Tahun 2014 hingga 2018, nama anak ini ditukar balik menjadi Dana Persekutuan. Tahun 2018 ke 2021, bayaran tunai persekutuan. Sekarang namanya balik tukar kepada Wang Ehsan. Baru berapa tahun anak kita dah jadi anak muda, tapi 5 nama dia ditukar. Puncanya apa? Saya tak pastilah, mungkin puncanya kerana orang Terengganu kata tak sekun nama. Tapi saya fikir ini masalah semangat setikawan yang dinafikan. Sangka baik yang negeri-negeri menyerahkan ini, sangka baik itu sudah dinafikan. Saya yakin dulu, misalnya sahabat saya Dr. Hatta pun sangat-sangat mendukung. Saya harap Dr. Hatta pun masih mendukung. InsyaAllah, Yang Berhormat. Tengok saja. Setuju? Yang Dipertua, saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji Husin. Memang kita menganggap ini sebagai suatu isu yang perlu diperkatakan terus, ya, kerana kita dulu sudah membincangkan dengan tuntas benda ni. Tapi saya cadangkan supaya katalah setuju apa yang saya sebutkan. Tak komen tak tidak setuju. Tak komen tidak. Jadi setujulah tu. Okey. Terima kasih Doktor Yang Berhormat. Berapa persen? Ya, 5%. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya sebutkan perkara ini banyak berulang kali sebab saya yakin perkara ini dari sudut hati nurani yang tulen, kita bersama dengan semangat yang asal. Tak pernah dalam perjanjian bertukar tajuk. Cuma ada satu perkara yang didebatkan, masalah pentakrifan undang-undang. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, saya sangat terpanggil dengan apa yang disebutkan oleh Tan Sri Datuk Seri Yang Dipertua dalam pertemuan kita baru-baru ini, supaya permasalahan interpretasi undang-undang ini kena diperkasakan. Dalam Dewan Negara ini pun orang politik, dalam Parlimen pun orang politik, tapi kita di Dewan Negara ini kita anggap kita lebih berbudaya profesional. Perbahasan sebelum ini ialah isu 3 batu nautika. Antara benda besar di pentakrifan terhadap 3 batu nautika. Ada banyak perkara yang saya nak sebut, tapi saya ambil satu saja. Isu 3 batu nautika, pelantar benua atau continental shelf. Masa itu perbahasan 3 batu nautika itu masa 1974. Tapi pada tahun 1983, satu konvensyen peringkat internasional 1982. Saya rujuk ni kepada pakar undang-undang Dewan lah, saya fikir begitu. Ada satu sidang konvensyen internasional berhubung dengan ukuran pelantar benua. Sudah ditukar daripada 3 batu nautika kepada 12 batu nautika. Tuan-tuan, nilai 12 batu nautika ni bukan dekat.
3 batu nautika ialah 5.6 kilometer. Tetapi kalau 12 batu nautika ni sangat jauh. Kalau ini pun diambil kira, sebahagian daripada perusahaan minyak tu sudah boleh ditimbang semula. Tapi saya fikir seperti yang Datuk sebut dan kawan-kawan kita sebut, orang Terengganu kata bola politik berlebih-lebihan. Hak tetap hak. Nanti akan diungkit dan kita akan dihina oleh generasi yang akan datang. Apakah kita mahu perkara itu terus berlaku? Mudah-mudahan, tuan-tuan, saya pernah sampai ke Brunei pada tahun 2005, bertemu dengan syarikat Brunei. 2003, dengan syarikat Brunei. Brunei pun masa itu sudah peringkat minyak mereka sangat kurang, tapi sekarang ditemui minyak pada lapis kedua. Kita tak tahu rezeki. Tapi mudah-mudahan kalau tuan-tuan ada yang berhormat di sini, suatu hari mungkin jadi menteri besar negeri-negeri tertentu. Kalau tak dia dapat, tentu tuan terkilan. Sebab royalti ini tak akan dapat jadi milik tuan-tuan. Namanya itu ditukar macam-macam. Okay, yang keduanya saya nak pergi kepada isu masih lagi bawah Kementerian Ekonomi. Tuan-tuan, dalam kita bicara tentang perbelanjaan. Tapi kita tak berapa tengok mungkin dalam perbahasan tentang dapatan. Sumber duit mana yang kita masuk. Saya teliti pada 5 perkara daripada sumber duit masuk negara itu. Satu daripadanya ialah sumber pinjaman dan penggunaan aset kerajaan. Nilainya ialah 21.9%. 21.9% ni kalau di-convert menjadi angka ialah 86.24 bilion. Besar ni. Penuh sangka baik. 26.4 bilion ni boleh tak Menteri Ekonomi percerakinkan, perturunkan berapa yang sumber aset kerajaan, penggunaan aset, berapa yang sumber pinjaman. Kita dulu duk ribut tentang trilion-trilion hutang. Tapi sekarang ni pinjaman, bukan hutang kot. Kalau dia yang pinjaman ataupun namanya hutang, dari mana? Dari dalam negeri atau dari luar negeri? Kalau daripada luar negeri, daripada negeri mana? Supaya kita dapat sama-sama bertanggungjawab selepas kita meluluskan RUU perbekalan dan kewangan bajet tahun 2024, insya-Allah. Yang ketiga, saya ingin sentuh tentang isu moral. Tuan-tuan, ini mungkin terkait langsung dengan Menteri Agama, Menteri Komunikasi, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan. Beberapa tahun yang dulu, Datuk Seri Harusani, Mufti Perak menyebut ada sekitar 300,000 anak luar nikah yang didaftar. Saya cepatkan sebab saya ada 2-3 perkara masa 10 minit. Daripada 300,000 ini, kata yang mengulas, dicatat 300,000, realiti 3 kali ganda. 3 kali ganda, nearly 1 million. Tuan-tuan, kita mungkin tak apa sedap guna nama anak luar nikah. Atau kita boleh kata anak tak sah taraf. Hakikat sebenarnya kalau kita nak rasa lebih jijik, anak zina. Anak zina. Tapi kita tak sedap lagi. Dulu kita nama orang kata babi tak sedap, kita tukar khinzir. Kita nak kata anak zina tak sedap, kita tukar anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf. Tak sah taraf ni ringan sikit. Kalau 300,000 anak zina, dia membabitkan 2 mak dengan ayah. Dia jadi berapa? 600,000. 600,000 kalau dia nearly 2 juta, tuan-tuan. Rakyat kita 30 juta lebih sikit. Kalau anak tak sah taraf ni, anak zina ni dah 1 juta, artinya hampir 1/30. 1/30 ringan. Tapi kalau kita analisakan, setiap 30 juta, 30 orang, ada seorang anak istilah ringan, tak sah taraf. Anak zina. Kita nak kata macam mana? Dalam satu kajian yang dibuat oleh National Health Mobility Survey tahun 2022, 154,000 pelajar sekolah menengah terlibat dengan zina. Saya guna zina tu WDP.
Daripada 154,000 tu, sebanyak hampir 90% anak Melayu Islam. Kejutan yang hebat sebelum ini ialah kebanyakan yang dianalisa umur 14 hingga 17 ke 18 tahun. Tapi dapatan ditemui sekarang umur 13 ke 9 tahun. Yang terbaru, betulkan saya kalau silap, di Penang, anak-anak umur 9 tahun sudah melahirkan anak. Anak umur 13 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam keadaan macam ni, kenapa benda ini boleh berlaku macam ni? Data adalah fakta. Kita tak boleh nak nafikan. Walaupun itu sejumlah kecil yang nak ambil, tapi dia menggambarkan keseluruhan. Itu tak masuk lagi gejala sosial yang lain. Pelakuan luar tabi'i, hak tu tak ada anak zina tu. Datuk, hak luar tabi'i, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hak tu tak ada anak zina. Itu cerita lain pula. LGBT, lesbian, homoseks. Sekarang